Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tingkatan 4. Ya, bahagian bidang fiqh. Ustazah nak belajar teka apa yang akan kita pelajari hari ini berdasarkan gambar yang Ustazah beri. Ya. Okey. Agak-agak tajuk hari ini ialah berkaitan haji dan umrah. Yang pertama, di akhir pengajaran, Ustazah harap murid dapat menyatakan maksud, hukum dan dalil haji dan umrah. Kedua, menyatakan syarat wajib, rukun, perkara wajib haji dan umrah. Pertama, kita lihat maksud haji dan umrah. Haji dari segi bahasa, tujuan dan maksud. Ya, dari segi istilah, mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Ya. Baik, umrah pula dari segi bahasa ialah ziarah. Istilah, mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Ya, jadi perbezaan di sini, mengunjungi Baitullah pada bulan-bulan haji yang tertentu adalah haji, umrah pada bila-bila masa. Ya. Seterusnya, kita tengok hukum haji dan umrah. Ya. Hukum haji dan umrah ni wajib sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Ya, sekali seumur hidup. Ya, wajib. Seterusnya, dalil naqli haji dan umrah. Ya. Apakah dalilnya? Berdasarkan ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, daripada surah Al-Baqarah ayat 196, yang bermaksud, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Ya. Seterusnya, lihat syarat wajib haji dan umrah. Pertama, Islam, ya, bermaksud tidak wajib kepada orang kafir. Yang kedua, baligh, ya, cukup umur dan tidak wajib kepada kanak-kanak. Ya. Yang ketiga, berakal, bermakna waras. Jadi kalau orang gila, tidak wajib pada orang gila menunaikan haji dan umrah. Yang keempat, merdeka, tidak wajib kepada hamba. Yang kelima, berkemampuan, iaitu mampu dari segi kesihatan, kewangan dan keselamatan. Ya. Cuma dari segi berkemampuan ni kita akan lihat lebih lanjut apakah maksud mampu tu, ya. Okay. Yang pertama, syarat wajib haji dan umrah dari segi berkemampuan. Bermaksud cukup perbelanjaan pergi dan balik. Ya. Yang kedua, cukup keperluan nafkah asas bagi orang yang di bawah tanggungannya. Ya. Yang ketiga, ada kenderaan pergi dan balik. Yang keempat, aman perjalanan pergi dan balik. Yang kelima, sihat tubuh badan. Yang keenam, bersangkutan dengan orang perempuan, ya, khusus bagi jemaah perempuan, mestilah mendapat keizinan suami atau walinya, ya, ditemani oleh suami ataupun mahram ataupun kumpulan perempuan yang boleh dipercayai. Ya. Dia tak boleh pergi sendiri. Ya. Kalau bersuami dah berkahwin, kena dengan ditemani suami ataupun dapat izin. Ya. Kalau dia tidak berkahwin lagi, maknanya mahram dia siapa, ya, bapa ke, abang ke, bapa saudara ke, ya, ataupun kumpulan perempuan yang boleh dipercayai. Seterusnya, kita lihat rukun haji dan umrah. Yang pertama, kita lihat haji. Rukun haji, ya, ada berapa? Ada 6. Ya. Yang pertama, niat mengerjakan haji. Ya. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf di Kaabah. Keempat, sa'i. Yang kelima, bergunting atau bercukur rambut. Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Ya, ada 6 perkara
dalam rukun haji. Jadi sekarang kita lihat rukun umrah. Okey, yang pertama, niat mengerjakan umrah. Kedua, tiada wukuf, ya. Perbezaan antara haji dan umrah, tiada wukuf. Yang ketiga, tawaf di Kaabah. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, bergunting atau bercukur rambut. Yang keenam, tertib pada semua rukun. Ya, di sini pelajar boleh lihat haji dari perbezaan. Yang pertama, niatnya. Yang kedua, ada wukuf atau tidak. Yang ketiga, tertib tu tengok ada yang kebanyakan rukun ni untuk haji. Kalau umrah, tertib pada semua rukun. Ya, jadi untuk pelajar lebih faham, kita akan lihat slide yang seterusnya. Ya. Maksud untuk setiap rukun. Okey, niat. Ya. Niat mengerjakan haji, niat mengerjakan umrah. Ya, jadi ada berbeza di situ. Ya. Kalau niat mengerjakan haji, niat mengerjakan haji lah ya. Kalau kita mengerjakan umrah, maka kita niat mengerjakan umrah. Okey. Pelajar boleh rujuk muka surat 93 dalam buku teks kita, Merdeka Islam tingkatan 4. Bila untuk mengerjakan niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jika kita mengerjakan umrah, maka niat umrah kita ialah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ya, yang kedua, wukuf. Wukuf ni di Arafah. Apa maksudnya? Ya, berada di Arafah walaupun seketika bermula dari masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah hingga sebelum masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Mana kita kena berada sekejap, ya, seketika, sekejap sahaja di Arafah. Lihat tarikh-tarikh ni, ya, pelajar kena peka dengan tarikh tersebut bila. Ya. Yang ketiga, tawaf di Kaabah bermaksud mengelilingi Kaabah 7 pusingan bermula di penjuru Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat tertentu. Ya. 7 pusingan, ya, mengelilingi Kaabah 7 pusingan. Bermula daripada mana? Hajarul Aswad. Berakhir di mana? Sudut yang sama, ya, mestilah mengikut syarat tertentu. Yang keempat, sa'i. Apa maksud sa'i? Berjalan ulang-alik sebanyak 7 kali bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Ya. 7 kali juga, mula di mana? Bukit Safa, berakhir di Bukit Marwah. Ya. Yang kelima, bergunting atau bersyukur. Apa maksud bergunting? Ya, gunting semua rambut ke? Pertama, bergunting tu bermaksudnya sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan sunat bagi lelaki dia bercukur, ya, cukur semua rambut dia. Tertib maksudnya melakukan perbuatan mengikut urutan. Ya. Kita lihat spektrum ilmu, ya. Ada sedikit maklumat yang perlu kita faham, ya, berkenaan dengan tahallul. Ya. Tahallul ni apa maksud tahallul? Ya. Tahallul ialah membebaskan diri daripada larangan yang terdapat dalam ihram. Membebaskan diri daripada larangan yang terdapat semasa ihram. Ya, itu tahallul. Okey. Tahallul bagi umrah ialah para jemaah bercukur atau bergunting selepas selesai melaksanakan sa'i. Ya, ada perbezaan sedikit dengan tahallul bagi jemaah haji. Ya, ada 2. Tahallul haji terbahagi kepada 2. Ya, tahallul awal dan tahallul tsani. Jadi kita lihat dulu tahallul awal, iaitu jemaah melontar jamrah kubra. Yang kedua, tawaf dan sa'i ataupun bercukur atau bergunting. Jika telah dilaksanakan oleh jemaah haji sama ada 2 atau 3 pada perkara berikut ni, yang melontar jamrah ni ke, atau tawaf dan sa'i, bercukur dan bergunting, maka jemaah itu telah dikira melaksanakan tahallul awal. Ya. Tahallul tsani pula
ialah boleh dilakukan setelah menyempurnakan 3 perkara tersebut. Ya, maknanya bila jemaah telah melaksanakan 3 perkara ini, ya, iaitu telah melaksanakan jamratul kubra, melontar jamrah kubra, sudah melaksanakan tawaf dan sa'i, sudah bersyukur atau bergunting, maka dia telah menyempurnakan tahallul tsani. Ya. Ustazah harap pelajar dapat faham, ya, dan boleh menjawab soalan dengan baik sekiranya di soal nanti, ya. Okey, sekian, terima kasih.